Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Okey, bertemu lagi dalam kelas FYP di minggu yang terakhir. Selama 14 minggu kita bersama dalam sedikit perkongsian ilmu, perbincangan dalam bagaimana menulis sebuah penyelidikan yang dipanggil sebagai final year project. So sampailah kepada bab yang terakhir, iaitu bab yang kelima ataupun bab perbincangan dan kesimpulan. Jadi kita hari ini ambil sedikit masa untuk fahamkan bab yang terakhir ini. Saya bawa pendekatan yang mudah dan simple saja. Kerana bab 5 ni sebenarnya dia sangat penting, tetapi saya ringkaskan jadi beberapa perkara yang kita kena ambil tahu kerana dalam menulis bab perbincangan atau bab terakhir ni dia kena faham teknik juga dan memastikan penulisan kita betul. Nanti bila sampai dekat bab perbincangan dia jadi lain pula ataupun jadi macam kesimpulan je. Dia tidak ada perbincangan. Jadi bab 5 kita akan jadi kesimpulan. Dia tidak ada perbincangan dan kesimpulan. Okey, kesimpulan biasanya benda yang ringkas. Di sini dia tak berlaku ringkasan pula. Jadi salah faham ataupun tidak jelas bagaimana nak tulis dalam bab kesimpulan. Okey, seterusnya setelah kita akan cover bab perbincangan dan kesimpulan, sedikit perkongsian lagi untuk kita berbincang sama-sama memikirkan apa hala tuju kita, what's next after this. Ialah lepas ni you all akan pergi ke sekolah untuk praktikum dan di situlah akan bermulanya untuk proses data collection, mengumpul data, seterusnya untuk analisis dan akhirnya akan menyebabkan dan seterusnya akan melengkapkan penulisan daripada bab 1 sehingga bab 5. Okay, kita terus saja untuk yang ni. Okey, yang pertama kita akan menyentuh berkaitan analisis dan perbincangan dalam penulisan tesis. Okey, yang terakhir itu kita dah cover dalam konteks kita dah belajar metodologi kan. Kemudian kita buat latihan dalam analisis. Okey, analisis 1, analisis 2. Okey, cuma di sini kita kaitkan sedikit bagaimana sebuah analisis itu harus ditulis. Kita panggil interpretasi, macam mana nak interpretasi. Okey, walaupun dalam kelas kita sebelum ni bila kita dah buat latihan, bila kita dapat result, saya last slide tu tunjuk macam mana nak melaporkan. Jadi itu sebahagian kecil bagaimana nak tulis bila dapat result, kita nak interpretasi dan menulis dalam kita punya FYP. So kita nak tengok berkaitan analisis dengan perbincangan dalam penulisan tesis. Okey, penyelidik perlu menumpukan persoalan ini semasa menganalisis data. Okey, kita mulakan ni dululah supaya nak nampakkan align ataupun nak nampakkan synchronize. Itu kita buat habis analisis sebelum kita nak masukkan dalam konteks perbincangan macam mana transaction antara shift daripada analisis kepada perbincangan. Adakah penjelasan kita berasaskan data yang dikumpulkan? Jadi penulisan kita akan disemak oleh penyelia kita dan penyelia kita akan semak, akan pastikan bahawa kita ni menggunakan semasa kita buat data collection atau menemukan data itu adalah data yang boleh dikumpul. Yang pertama, data tu boleh dikumpul dalam konteks masa yang relevan dan data itu boleh dianalisis nanti. Sama ada data tu raw, macam kita dah belajar itu kan, kita buat record dengan transform. Di mana data tu kita terbalikkan dulu sekiranya soal sidik ada positif dengan negatif, dan kemudian data tu kita jadikan data mean. Sebab tujuan keperluan contohnya nak buat analisis korelasi, kita kena meankan data tu dulu. Jadi kita pindah ataupun pastikan data kita tu bersesuaian untuk kita analisis. Adakah penjelasan itu berdasarkan fakta dan sokongan yang baik? Okey, bila kita nak buat perbincangan contohnya. Dalam bab 5, bab perbincangan. So, setiap dapatan yang kita dapat tu harus disokong. Dapatan kita harus disokong. Adakah statement kita yang mengatakan dapatan kita, contohlah nak ambil dapatan, adakah dapatan yang kita perolehi itu sama ataupun berbeza dengan kajian sebelumnya, kajian lepas? Okay, bagaimana kita nak nyatakan bahawa kajian ini juga sama dengan beberapa kajian di luar negara yang turut menemukan kajian yang sama. Jadi kat situ perlu ada citation. Perlu ada nyatakan siapa kajian itu siapa. Perlu adalah CT 2016. Okey. Adakah pemboleh ubah? Pemboleh ubah
konstruk, kita tema dalam kualitatif biasa gunakan perkataan tema. Tapi kalau orang kuanti dia guna pemoleh ubah dan konstruk adalah relevan. Adalah relevan. Sebab bila kita dah bila analisis, bila kita nak buat perbincangan, kita nak berbincang. Adakah dalam konteks ni betul lah seperti mana yang kita tulis daripada bab 1, daripada bab 2, bab 3 yang kita cadangkan pemoleh ubah yang jadikan IV dan DV contohnya adalah sesuai kerana dapatan dapat membuktikan. Dapat membuktikan. Contohnya bila kita gunakan satu teori. Dalam teori itu kata ada 4 variabel. Okey, 4 variabel ni penting untuk dilaksanakan. Kita pun ambil lah 4 variabel tu, kemudian kita collect data, analisis. Bila dapat dia result dan dapatan itu menunjukkan keempat-empat tu betul lah okey. Jadi kat sini kita nak inform, nak beritahulah pemoleh ubah atau konstruk atau tema itu adalah sesuai ataupun relevan kerana dia telah membuktikan juga bahawa keempat-empat ni adalah menunjukkan signifikan contohnya. Adakah inference tentang pola pemikiran dalam satu himpunan cara pemikiran responden adalah logical? Ini contohnya, okay, kalau kuantitatif kita wakilkan dengan soal sidik. Kalau kita buat interview, kita adalah soalan-soalan interview. Jadi nak tunjukkan sini yang pertama nak tunjukkan betul. Kita memilih sampel yang betul. So kita nak menjawab atau nak menyelesaikan semua objektif kajian. Setiap objektif kajian tu kena kumpul data dan kumpul data tu kita kena serah kuesioner contohnya kepada sampel, kepada responden. Ternyata pemilihan kita responden itu, pemilihan sampel tu betul. Kerana dia dapat membantu, result yang dapat membantu untuk menjawab setiap objektif ataupun persoalan kajian. Okay. Adakah penyelidik membuat perubahan atau pengubahsuaian terhadap prosedur analisis? Okey. Masa dekat bab 3, kita dah tulis dah apa yang patut kita nak buat. So maksudnya semua aktiviti penyelidikan ataupun proses secara satu persatu, langkah demi langkah, kita dah tunjuk dah apa nak buat. Macam hari tu kita dah bincang, mula-mula bangunkan soal sidik. Soal sidik kita disahkan, kemudian kita nak buat kajian rintis. Lepas buat kajian rintis, kumpul data sebenar. Bila buat data sebenar, kita dah belajar kan, buat ujian normaliti. Lepas buat ujian normaliti, nanti kita buat ujian deskriptif. Bila buat ujian deskriptif, kita buat ujian korelasi dan ujian regresi contohnya. Okey. Tapi dalam proses tu kan ada, okey, macam kita belajar tu outliers, kalau you masih ingat gambar macam picagari tu, ada jerawat. Biasa kita buat latihan tu, jerawat tu kita buang. Jadi data kita makin cantik. Jadi itu perubahan. Perubahan yang berlaku supaya kita nak, kenapa kita buat perubahan? Kenapa kita kena remove sampel? Sebab nak pastikan data kita bertaburan normal. Nanti buat kajian rintis pun mungkin ada item yang kena gugur kerana tak capai 0.7. Jadi penting yang kita panggil assumption atau syarat dalam untuk memenuhi proses analisis bagi dapatkan result atau dapatan akhir beberapa perkara yang perlu dipatuhi. Jadi itu perubahan yang berlaku. Macam kita edar kuesioner 200, cuma dapat 150. Jadi itu kekurangan yang kita kena cerita. Sepatutnya edar 200 dapat 200. Itu paling terbaik lah. Tapi benda tu tidak berlaku kerana ialah kita tak boleh nak memaksa responden. Kalau responden tak nak jawab, nak buat macam mana kan? Okey. Alright, kemudian adakah perubahan dalam penganalisis data diberi justifikasi? Ini penting bila berlaku perubahan. Jadi kata okey, you delete data 30. Kenapa you tak jelaskan? Patutnya kena jelaskan data 30 itu perlu digugurkan kerana ujian normaliti ini menunjukkan terdapat outliers. Bagi memastikan data keseluruhan adalah bertaburan normal, sampel yang ke-30 harus digugurkan. Kalau boleh kena dalam citation, merujuk buku metodologi ini mengatakan sekiranya ada outliers, okey, outliers itu harus digugurkan. Itu baru statement yang meyakinkan. Ya, barulah bahawa setiap apa yang kita kata tu bukanlah atas dasar jawapan peribadi. Setiap jawapan itu atau satu justifikasi itu harus disokong oleh satu-satu citation yang baik. Adakah interpretasi? Interpretasi maksudnya menjelaskan. Bila kita dapat result, okay, dapat jadual, macam kita buat SPSS tu, dapat result tu, kemudian kita nak explain. Jadi nak explain tak tahu nak baca. Jadi kita tu namanya interpretasi dan penjelasan kita adalah baik. Kemudian betul dapat disokong oleh raja, disokong oleh table. Memang dalam SPSS contohnya, memang dibantu kita dapat keluarkan table dengan raja. Jadi jadual dan raja itu boleh ditukar. Sebab bagi saya pandangan Pak Cik bahawa
Jadual itu boleh dikeluarkan beberapa perkara, beberapa elemen yang mungkin kita tak bincang. Janganlah masukkan table kompleks, detail kan. Tapi lah bincang cuma 50% je daripada jadual tu. Jadi kita boleh keluarkan beberapa perkara yang dalam jadual tu, tapi dekat appendix penuh. Nanti dekat appendix letaklah jadual yang penuh tu. Tapi dalam dekat bab 4 dan juga 4 lah, especially dekat bab 4 tu nanti masukkan table tu yang tak berkaitan boleh keluarkan. Kan dalam table tu ada 10 perkara. Mungkin kita nak bincang 5 perkara je. 5 perkara lain tu kita boleh keluarkan daripada table. Malah kita boleh create table. Ini yang sebetulnya sebab nampak table tu cantik. Createkan table, berapa kolom, berapa row. Nanti kita just masukkan yang original table daripada SPSS tu. Kita cuma masukkan beberapa perkara yang penting sahaja. Itu penting. Apakah alat atau strategi yang digunakan untuk meningkatkan kecekapan proses analisis data? Okey, ini jawapan ni kita gunakan perisian ataupun gunakan Excel. So Excel ataupun perisian ni satu alat ataupun satu tools yang memudahkan supaya kita mendapatkan jawapan dengan cepat, dengan tepat dan mengurangkan kesilapan. Persoalan dalam dapatan kajian. Apakah yang dimasukkan dengan dapatan sesuatu kajian? Okey, bila sebut dapatan, dia ada dua tau. Okey, dia kata kalau ambil mudah lah, kita ambil satu konteks. Bincangkan dapatan. Perbincangan dapatan dengan perbincangan kajian. Okey. Kalau sebut perbincangan dapatan, itu merujuk kepada result ataupun finding yang berdapat daripada kajian. Okey, kita dapat analisis, dapat result kan? Ataupun dapat itu dipanggil sebagai dapatan. Daripada dapat result tu kita interpretasi dan kita bincang benda tu. Itu namanya perbincangan dapatan. Maksudnya kita katalah dapatan kita sama dengan siapa. Itu nama dia perbincangan dapatan. Kalau sebut perbincangan kajian, dia semua. Perbincangan kajian inilah yang sebenarnya. Jadi kita kalau buat 45 tu namanya perbincangan kajian, bukan perbincangan dapatan. Jadi kenapa apa beza dia dua ni? Perbincangan kajian dia akan membincangkan dalam konteks macam ni. Kajian ini yang mana objektif dia macam ni, dengan menggunakan teori ini, menggunakan metodologi, menunjukkan dapatan. Jadi dapatan kajian ni semua bab. Dia ada dalam bab 1, dia ada dalam bab 2, bab 3, barulah orang dengar, orang faham. Kalau kata perbincangan dapatan, dia terus lompat pada dapatan je. Dapatan ini menunjukkan bahawa itu perbincangan dapatan. Tapi kalau kita okey, dalam kajian ini yang mana salah satu objektifnya untuk menentukan hubungan A dan B dengan menggunakan teori X, dengan menggunakan kaedah metodologi kuantitatif, menggunakan teknik persampalan berstrata, dapatan menggunakan analisis SPSS menunjukkan dapatan ini terdapat hubungan yang signifikan antara A dan B. Ini menunjukkan bahawa result ini juga sama dengan beberapa kajian sebelumnya yang turut mendapatkan dapatan ini. Ini membuktikan hubungan A dan B ini penting penting di sekolah. Ini menunjukkan bahawa guru dan pelajar harus bekerjasama dalam memastikan pencapaian murid. Penjelasan yang macam tu penjelasan atau perbincangan dalam kajian. Itu namanya perbincangan kajian. Jangan lupa bila buat perbincangan nanti cuma cerita perbincangan dapatan je. Yang harus kita buat adalah perbincangan kajian. Kena balik buat 5 tu dimulakan dengan perbincangan. Bila kita dapat dapatan tu kita reflect balik. Okey, kenapalah kita dapat result macam ni? Disebabkan beberapa perkara yang ada dalam bab 1, ada beberapa perkara yang disebabkan dalam bab 2, dalam bab 3 dan bab 4. Okey, ada sebab kan, ada reason kenapa semua perkara ni berlaku. Kalau tidak kerana bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, result ini tak akan dapat dicapai. Jadi kena ingat, jangan lupa untuk sekala-sekala buat perbincangan tu, sekala-sekala tengok balik dekat latar belakang. Seperti mana yang dijelaskan dalam isu di bab 1, iaitu perkara ini, dapatan ini dapat membuktikan bahawa nampaklah cantik sikit penulisan tu. Janganlah terus sikit-sikit, dapatan ini menunjukkan, dapatan ini menunjukkan, dapatan ini menunjukkan. Itu kesalahan yang banyak senior-senior UR dalam FYP ni, bila buat perbincangan, asyik buat perbincangan dapatan, dia lupa sebenarnya perbincangan adalah perbincangan kajian. Okey. Kemudian, apakah sebab atau punca yang mungkin bagi sesuatu dapatan kajian? Okey, yang ni kan, kenapa Pak Cik buat slide ni bila nak tulis dalam bahagian perbincangan nanti akan reflect. Apa nak tulis dalam perbincangan? So, ni perkara ni. Dia sebab,
punca yang kenapa sesuatu kajian itu berlaku, apakah akibat atau natijah yang mungkin bagi satu dapatan kajian. Kalau dalam kuanti, natijah dia signifikan ataupun tak signifikan. Tapi kena tambah justifikasi kenapa boleh signifikan, kenapa tak signifikan. Apakah hasil kajian kamu boleh dikelaskan sebagai kategori tertentu seperti penting dan kurang penting? Okay. Bila sebut penting dan kurang penting ni, of course, dia akan ada penting. Tetapi dalam bab kesimpulan dan perbincangan ni, kita nak cakap juga sebab tu bab 5 ni ada limitasi. Masih ada juga limitasi seperti mana kita tulis dalam bab 1, tapi bab 5 lebih detail yang beritahu bahawa walau bagaimanapun dalam konteks ni harus dilihat lebih luas untuk akan datang. Jadi kita nak beritahu bahawa untuk setakat ini, dapatan ini, inilah manfaat dia. Tapi banyak lagi manfaat-manfaat yang perlu diterokai, yang perlu diperjelaskan oleh penyelidik akan datang. Antaranya, kena sebut. Okey. Bagaimana dapatan kajian ini menggambarkan atau berbeza pengetahuan yang sedia ada dalam bidang kajian? Bagaimana dapatan kajian ini memperluaskan pengetahuan sedia ada dalam bidang yang dikaji? Ini yang Pakcik sebutkan tadi. Bila dapat dapatan, kena sebut, kena bincang. Kita dah tulis bab literature review tu. Okay, dapatan yang kita dapat tadi, compare dengan kajian-kajian sebelumnya, kajian-kajian lepas, dapatan kita ni sebenarnya mirip ataupun CP-CP ataupun sama dengan kajian sebelumnya. Jadi kita kena nyatakan sama ada berbeza ataupun sama. Okey. Dengan reflect dekat bab 2. Adakah kajian ini memberikan penjelasan yang meyakinkan? Jadi macam kalau you tulis tu macam kita bila tengok you punya penulisan tu jadi macam hanging, tak lengkap, tak jelas, tak dapat dibuktikan, macam melepaskan batuk di tangga. Jadi kenalah explain. Sebab tu bila cara nak explain, Pakcik nak beritahu, explain lah, reflect lah dengan bab 1, dengan bab 2, bab 3 dan bab 4. Jangan hanya reflect dengan bab 4 saja, dengan bab analisis saja. Okey. Okey, seterusnya, apakah kajian ini memberi penjelasan yang meyakinkan? Adakah kajian ini mengenal pasti dan mentafsirkan dapatan kajian? Okey, tentu damakan daripada interpretasi. Adanya interpretasi yang baik, itu namanya mentafsirkan. Dan tafsiran itu lebih baik bila ada perbincangan. Sebab tu interpretasi dan perbincangan antara perkara yang penting. Jadi sebelum nak pergi perbincangan tu, interpretasi dapatan kajian itu harus dijelaskan dengan baik. Adakah kajian ini meletakkan dapatan kajian dalam konteks pengetahuan sedia ada memandingkan, macam tadilah, memandingkan dengan literature review, yang Makcik sebutkan tadi. Jangan bila menulis perbincangan tu guna ayat kita sendiri, macam kita tahu semua perkara, tak boleh. Dalam research, dalam penulisan FYP, kita tak boleh meletakkan pengalaman peribadi sebagai dalam penulisan. Kalau nak tulis novel tu tak ada masalah. Tetapi dalam kes ni, apa saja yang kita tulis disebabkan daripada penyelidikan je. Tak boleh gunakan pengalaman peribadi ataupun ayat personal. Jadi semua saja, siapa kata dapatan ni bagus, siapa kata dapatan dapat memberi manfaat, siapa kata? Mana citation dia, mana fakta dia, kita tak ada. Jadi nanti orang kata kita memandai-mandai. Okey, kemudian kajian ini membincangkan dapatan kajian dengan betul dan coherence. Jadi janganlah yang ni yang katakan tadi salah interpretasi. Tengok jadual macam ni kot explain dia. Lepas tu you pun explain lah. Kita yang baca ni ini macam salah interpretasi je. Jadi ataupun melaporkan dapatan yang salah ni, ini tak signifikan ni tapi dia kata signifikan. Jadi melaporkan dapatan yang kurang tepat ataupun salah. Okey, adakah terdapat tafsiran yang berbeza dengan dapatan kajian ini? Okey, yang pertama kadang-kadang bila orang yang nak orang tu kita lah kita lah, bila kita dapat result, bila kita buat interpretasi tu dijelaskan dengan baik, kemudian dia membantu untuk meningkatkan dapatan kajian. Tetapi kadang-kadang sangkaan ni meleset. Dia rasa dia betul tetapi penerangan dia tidak membantu untuk menjawab dia punya objektif kajian. Ini kesalahan senior-senior you all buat. So dia pun sungguh-sungguh cerita bagian demografi tu. Jantina, berapa orang, berapa peratus, umur berapa peratus. Sampai 12 muka surat cerita benda tu. Saya kata dengan dia, tak kisah kalau you nak tulis. Tapi mengada-ngada. Kenapa mengada-ngada? Sebab yang tu tidak menjawab mana-mana objektif. Tak ada pun dalam objektif tu untuk menentukan bilangan lelaki dan perempuan. Untuk menentukan umur lelaki dan perempuan. Tak ada. Tak ada masalah kalau nak laporkan. Tapi over. Dalam objektif nombor 1 tu nak tentukan hubungan A dan B. Tulis satu line je.
Oh, kemain jantina, umur, pendapatan, apa lagi tu, kemain bercerita sampai 12 muka surat. Tapi untuk menjawab objektif, satu perenggan pun tak ada. Itu maksudnya kita terlebih-lebih kepada perkara yang kurang penting, yang tidak menjawab kepada objektif kajian. Kalau macam saya, bila saya semak, saya kata, mana perbincangan yang merujuk pada objektif nombor 1? Tunjukkan saya muka surat berapa, perenggan berapa, tunjuk kat saya. Ada. Takkan 2 ayat je. Ni, bahagian demografi ni sampai 12 muka surat untuk apa? Dia bukan nak menjawab mana-mana objektif pun. Kenapa kena SP panjang-panjang? Oh, saya nak panjangkan muka surat sebab FYP kena tengok muka surat. Kita ni dah dekat degree ni, dah dekat ujung-ujung dah. Lepas ni nanti orang nak kerja. Okay, bila buat decision making tu, bila nak tunjuk kualiti kita ni, matanglah sikit. Nak bagi jawapan benda tu kan, takkan kita nak kerja nanti nak buat macam tu, nak tunjuk dengan bos, kita tunjuk, ni yang project paper tebal yang saya buat. Kalau you kerja, orang nak tengok ke tebal tu, siap lagi dia kena lagi. Ni kenapa tebal ni? Habiskan duit syarikat, banyak guna kertas, kenapa you buang waktu, kenapa you buang masa? Kalau dengan banyak masa ni macam-macam kita boleh buat. Okey, jadi kita bukan bincang tentang bilangan muka surat, kita bincang tentang kualiti. Jadi bila kat situ di alaf pekerjaan nanti kita banyak bincang kualiti. Kadang-kadang tengok, kalau you tengok banyak drama TV tu lah, proposal buat proposal. Sebenarnya kalau dekat industri, proposal tu sekarang ni kadang 1-2 muka surat je, infografik je. Jadi realiti dia, kita kena dapatkan satu penjelasan yang matured ataupun penjelasan yang matang. Okey, yang nak baca kita punya FYP ni supervisor. Supervisor dah tahu dah. Kalau nak baca FYP ni bukan FYP kali pertama. Dah berapa tahun-tahun dah. Kalau macam saya dah 15 tahun. Mungkin 15 tahun dah tengok dah FYP. Okey, jadi dalam kes ni kena tunjukkan kejujuran, kena laporkan benda yang betul. Jangan melaporkan sesuatu yang kurang penting macam tadi saya sebut. Okey. Apakah kekuatan dan kelemahan tafsiran alternatif? Jadi kat sini nak bagi tahu dalam kita memberi hujah. Bila kita dapat dapatan kita disokong ataupun nak bagi tahu kenapa dapatan kita berbeza dengan kajian akan lain, biarlah statement kita tu bersesuaian, meyakinkan, paling tepat yakinkan. Oh, ini kita letak justifikasi. Justifikasi tu kita nak counter bila dapat dapatan ni macam mana kita nak jelaskan. Okey, itu nama dia justifikasi untuk konteks menjelaskan tu mampu untuk meyakinkan supervisor kita bahawa statement ni bersesuaian. Bila sebut meyakinkan ni ada beberapa factors. Okey, dia bertepatan kerana you bagi support tu dengan konteks penyelidikan juga. Tapi kalau you bagi konteks penjelasan ni dengan surat khabar. Surat khabar mungkin tak kuat sebab surat khabar tak buat penyelidikan. Ikut dan dia aja nak cakap apa ada tulis dalam surat khabar. Tapi benda tu tak proof. Scientific proof tak ada. Jadi dalam kes ni mungkin supervisor rasa kurang yakin. Tapi kalau kita beritahu bahawa kedapatan kita ni sama dengan penyelidikan kajian sebelumnya. Jadi benda tu okey. Tak kisahlah CP-CP dekat-dekat dalam negara ke luar negara, kita nak beritahu dapatan kita ni supaya dia dalam research nama dia humble. Okey, dalam humble. Kadang-kadang dalam buat penyelidikan ni kita lupa bahawa penyelidikan tu ibarat kita yang paling terror, kita lah yang paling hebat. Mengatakan kajian ni tak ada orang buat lagi, kajian yang pertama kalinya orang buat, dapatan ini menyebabkan dapatan memberi sumbangan yang baru dan sebagainya. Tapi kita lupa kadang-kadang dalam penulisan ni, research ni ingat sampai bila-bila. Kadang-kadang kita lupa diri. Tapi ada 2 perkara yang you kena ingat. Yang pertamanya adalah research ni adalah humble. Orang menulis research ni dengan humble. Okey, kalau saya ni tak adalah menonton TV sangatlah, tapi ada masa kita pun tengok TV juga filem-filem tertentu. Tapi kalau saya tengok filem-filem yang saya tengok, genre yang saya tengok kebanyakan, contohlah saya ni memang suka tengok cerita penyiasatan atau detektif ni. Saya suka detektif yang humble. Tengok macam orang kata macam isu sekarang yang kata nampak macam bodoh-bodoh je kan. Tapi dia bukan bodoh-bodoh. Dia sebenarnya nampak pendekatan yang dipanggil nampak seperti macam dia tak tahu apa. Tak tahu kurang dapat apa-apa. Tapi dia sebenarnya dia seorang yang kita panggil, yang saya suka perkataan intelligent. Intelligent tu cerdas. Orang yang cerdas. Orang yang cerdas ni tak mudah dipuji, tak mudah dikutuk. Maksud tak makan dipuji, tak makan dikutuk. Jadi dalam kes ni, dia membawa karakter yang tu. Yang dia buat karakter yang cerdas. Jadi cerdas tu adalah humble.
Dia kategori pertama nak jadi orang yang cerdas ni humble. Kalau orang yang menunjuk tu, tu dia dah bukan kategori yang kata intelligent tu atau cerdas tu. Okay, yang kedua adalah sederhana. Dua je. Peganglah sebenarnya apa-apa kejaya pun. Pegang dua je. Sederhana, humble. Cukup. Ada orang kata humble tapi tak cukup sederhana. Nampak je humble tapi sebenarnya dia tak bersederhana. Dia kena bersederhana dan humble. Sama dengan research, bila orang membaca kita, bagus cara kita tulis. Kajian ini juga telah dilaksanakan dalam beberapa kajian lain. Kajian ini telah membuktikan dapatan ini juga sama dengan beberapa kajian yang terdahulu. Ini menunjukkan kajian-kajian yang terdahulu sebelum ini telah membuktikan bahawa perkara ini penting sehinggalah kini perkara ini masih lagi relevan. Betul baru tambah. However, walau bagaimanapun kajian ini telah menyumbang sedikit sumbangan baru kerana dapatan ini telah dikhususkan kepada pelajar diploma dalam bidang keusahawanan yang mana perspektif ini masih lagi kurang orang kajian. Jadi sedikit penambahbaikan, sedikit perkembangan kajian ini apa kita panggil? Memeriahkan kata mencambahkan, maksud menambahkan lagi dari statistik. Contoh kajian sebelum ni ada 100, jadi tambahlah kita ke 101, mencambahkan, meningkatkan lagi penyelidikan dalam konteks ini. Ternyata pelajar diploma juga dia sangat mementingkan aspek keusahawanan. Bila kita baca tu sedap pendengar. Ini kata dapatan ini membuktikan bahawa kajian ini adalah signifikan dan menyatakan bahawa ternyatalah pelajar diploma ni dapat memberi kesan kepada keusahawanan. Jadi jawapan tu kalau baca tu, kalau saya baca riak je. Kan? Jadi ataupun yalah kita nak firm. Orang pun sebenarnya dalam keadaan sekarang ni kita memang betul ada orang cakap kena ada confidence level yang tinggi. Kita kena tunjukkan kita punya level of confidence. Kita nak tunjukkan bahawa kita punya ni padu sangat, paling strong lah, paling kuat lah, paling terbaik lah. Tapi dalam masa yang sama orang tak suka. Biar confident itu di dalam internal, kan, kekuatan tu di dalam, confident tu di dalam, kita tahu ada kelebihan tu di dalam, tapi cara kita nak sampaikan tu humble dan sederhana. Sebab tu saya ni sebenarnya tak termakan je. Orang-orang yang tak termakan tengok luaran, orang gaya bercakap pakai blazer cantik-cantik, orang pakai kasut kemas-kemas, orang pakai tie kemas-kemas tu, bagi saya, okey, itu penampilan. Sekadar penampilan, dia tidak memberi kesan apa-apa pun. Tidak memberi kesan apa-apa, sekadar penampilan. Okey, tetapi adakah penampilan itu seperti mana yang ada dalam konten? Konten adalah di dalam. Sekiranya konten dia tak seperti di dalam, orang kata tak apalah, kalau kita tak bagus pun luaran kita bagus. Kalau tanya saya tu tak betul ayat tu. Dia kata, dah ini lagi mengecewakan lah, luaran dah bagus tetapi sebenarnya kalau ayat saya lah, ni menipu ni. Luaran nampak elok tapi dalam tak cantik. Banyak produk kat luar. Produk kat luar, kau tengok dekat packaging cantik. Besar packaging ni tapi isinya tidak. Itu sedikit sebanyak kalau tanya saya, ni menipu saya. Dia kata tidak menipu, ini cara packaging, ni image, ini branding. Itu tak banyak lah. Tapi betul, dia cuma menang sekejap lah. Kalau dia mungkin menang di dunia, dia tak menang di akhirat. Ataupun dia menang di dunia, jualan pertama dia dapat, jualan kedua tak dapat. Macam contoh kosmetik. Kosmetik yang sekejap-sekejap ni. Kemaingah lagi macam-macam cakap. So, orang kita akan rasa cantik. Kita rasa macam best. Ayat marketing dia terkenalah ayat marketing itu. Tengok packaging nampak cantik. Tapi itulah first time dan last kita beli dengan dia. Sebab kita tahu bila kita guna produk tu, kita tahulah sebenarnya. Ada packaging je lah. Tapi benar tak? Jadi kita tak dapat. Jadi dia menang short term. Jangka masa pendek. Tapi jangka masa panjang tidak. Jadi jangka masa panjang haruslah ada konten yang baik. Sebab tu kalau dalam perniagaan ni saya belajar tau. Saya belajar. Nanti kalau you belajar, macam saya ni kalau rezeki dapat belajar degree, belajar master, belajar doctorate. Saya belajar doctorate. So dalam doctorate tu ada product development. Antara satu orang kata, yang ni kena belajar tau. Cuma saya tak nak sentuh sangatlah sebab dia dah luar topik. Dalam dari segi marketing dan product development, kalau bagi gift tu, dia lemah.
Orang yang bagi gift tu adalah satu dalam konteks physically dia adalah lemah. Tetapi dia paling berjaya untuk memikat hati pelanggan. Jadi sebenarnya produk dia tak bagus. Tapi dia bagi gift. Jadi orang kata, memang produk dia tak bagus tapi itulah berbaloi lah dapat gift. Itu ramai. Itu banyak sebenarnya. Macam contoh sabun. Sabun basuh pinggan. Sebenarnya formula dia sama je. Semua produk-produk formula basuh pinggan ni semua sama. Cuma ada tambahan secret je sikit lah. Wangi dan sebagainya. Jadi untuk compete-kan sabun pinggan ni, dia bagi sabun. Dia bagi pinggan percuma. Nampak? Jadi dapatlah kumpul macam mak-mak kita, nenek-nenek kita, atuk kita beli sabun sebab dapat pinggan percuma. Baguslah dapat sabun, dapat pinggan percuma. Jadi dia tahu itu strategi untuk menarik minat pelanggan. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa. Jadi macam mana aku nak membezakan, kan very mild, very kecil. Nak bezakan antara sabun ni cuma beza dekat wangi je. Kita terpengaruh dengan packaging dia, dengan iklan dekat TV. Tapi dengan ada percuma tu, terus kita buat keputusan. Nanti kita buat decision making sebagai pengguna. Tengok harga pun mahal. Tapi sebenarnya pinggan tu mahal 30 sen. Jadi pinggan itu pun tak apalah 30 sen tapi dapat satu pinggan. Jadi kat situ penting. Jadi dalam research, kita mungkin nampak sekarang kekuatan kita dekat luaran. Tapi kita kena nampak bila penulisan itu, kena nampak juga pengisian dia. Sebab yang you nak berhadapan ni dengan penyelia. Okay. Macam saya pun, kalau kata saya pun tak apa setuju dengan pandangan beberapa pesyarah yang baru lagi. Tapi saya fikir balik, itu adalah satu journey dalam satu kehidupan. Saya dulu juga, masa jadi pesyarah awal-awal, orang pun tak suka saya sebab mungkin pendekatan saya kurang tepat. Jadi bila saya jadi senior, pesyarah baru pula, jadi kita pun kena faham. Saya pun dulu pun macam tu. Saya pun pernah buat FYP juga. Saya punya FYP pun teruk juga. Jadi kita pun belajar pada yang tu. Alright. Kemudian, adakah dapatan kajian ini menyokong atau menolak dapatan hasil kajian lepas? Adakah dapatan kajian ini menerima dan menyangkal? Menyangkal ni maksudnya berbezalah. Jadi kata menerima, menyokong atau tidak, menyokong atau menyangkal. Menyangkal tu sebaliknya lah. Ni nak beritahu kalau saya personally, kalau student FYP, ialah kita pun ada data limitation, iaitu sampel kita tak banyak. Kita mengharapkan kalau contoh kita ada 4 objektif, 4 tu signifikan. Sekali tiba-tiba ada satu yang tak signifikan. Jadi satu yang tak signifikan tu biasa student untuk pertama kali berpengalaman benda ni jadi takut. Kenapa jadi tak signifikan? Tak tahulah nak cerita macam mana kalau tak signifikan. Kalau pada pandangan saya, dia dapat ekstra tu. Sebab saya tahu bezanya si A dengan si B ni, si A dapat semua signifikan. Yang si B ni ada satu tak signifikan. Bagi orang yang tak signifikan tu, dia ada satu tambahan kepayahan. Cabaran dia tambah satu, risiko dia tambah satu lagi. Bagi saya selaku penilai, saya suka orang macam yang B ni. Jadi dia meningkatkan keupayaan dia, kefahaman dia tentang penulisan FYP, bagaimana pula dia nak kena fikir dan bagaimana dia nak tulis bagi melaporkan dapatan yang tidak signifikan. Kerana dapatan tidak disokong oleh mana-mana. So macam mana dia nak bagi hujah, macam mana nak buat justifikasi. Jadi kalau tanya saya memang kalau ada dua pilihan, kalau terpaksa buat pilihan, kedua-dua ni hantar FYP. Dalam kepala saya tak sure nak bagi A atau A-. Tetapi dalam konteks dua ni, contoh, saya nak bagi satu A, satu A-. Saya akan bagi A kepada yang tak signifikan satu tu. Bukanlah saya nak minta you all tak signifikan. Kalau you duduk tempat saya sebenarnya, orang yang signifikan tu dah siap awal sebab dia dah tahu dah dapatan ini signifikan juga disokong oleh kajian lepas. Ni dah settle dah, dia dah settle dah. Bagi orang yang tak signifikan tu dia pening. Macam mana nak kata statement menyangkal tu. Jadi kalau tanya saya walaupun tulisan dia tak sempurna tapi bagi saya lebihnya dia berbanding dengan ni. Jadi saya nak tekankan tu sebagai apa, saya tak nak you modify. Ada setengah kan pelajar student tu bila tak signifikan, dia paksalah, dia ubah data tu, dia tipu sikit, katakan balik semua signifikan. Tak payah nak menipu. Tak payah menipu. Saya nak cakap beritahu, research ni adalah sederhana dan humble. Tu je. Bukan nak kata sempurna, ketepatan, hebat dan sebagainya. Jadi kalau orang buat research ni kan, memang dia tahu jawapannya ini yang paling terbaik. Sebab tu kalau signifikan, dia bukan 100%. Ni memang betul-betul tepat, accurate. Ya ke? Kan arah signifikan 0.05, still ada defect 5%. Sebab tu kita dalam desain ni tak boleh nak katakan
kita jawapan kita paling tepat. Oh, aku dah buat research dah, collect data dah menunjukkan benda ni memang betul-betul signifikan. Dia signifikan tu pada aras keertian kurang daripada 0.05 iaitu masih lagi ada defect 5%. Kan? Alright. Jadi apa lagi? Tadi menyangkal, adakah terdapatan kajian hanya menyokong sebahagian hipotesis? Hipotesis lah sebab dalam kuantitatif dia ada hipotesis kan. Kalau kuali ialah tak ada hipotesis. So kita kena jawab setiap hipotesis. Jadi hipotesis kita nombor 1, disokong atau tidak. Objek nombor 2, disokong atau tidak. Ataupun disokong atau menyangkal. Kita kena jawablah setiap hipotesis kita disokong atau tidak. Sebab tu kita menjawab H0 dengan H1 tu terima atau reject. Biasanya H1 terima, H0 reject. Jadi kita kena jelaskan setiap hipotesis tu kena berjawablah accept, reject. Jadi bila kita kena keluarkan satu summary, listkan semua hipotesis, kena cakaplah accept, reject ataupun disokong atau tidak. Okey. Apakah persamaan dan perbezaan antara dapatan kajian dengan dapatan yang kajian lepas? Okey, ini macam ada part yang macam berulang, pakcik sikit je lah macam mana lah dapatan sama berbeza dengan kajian lepas, kena buat sedikit penjelasan yang kita buat comparing dengan literature review sebut apa, jadi dapatan ni sebenarnya menyokong ataupun sama atau tidak. Bagaimana dapatan kajian ini adalah selari dengan dapatan kajian lepas, mengapa dapatan kajian ini konsisten atau berbeza dengan dapatan kajian lepas, mengapa pembaca wajar beri perhatian pada kajian ini. So wajar ni maksudnya macam mana you berjaya menarik orang yang membaca tu seronok membaca kita punya bahagian perbincangan, kerana kita mampu untuk kupas yang saya sebutkan tadi, dia harus perbincangan kajian bukan perbincangan dapatan saja. Yang mana kajian ini menyokong dari segi kajian lepas, bagaimana dan mengapa. So ni lebih kepada nak deepkan lagi, bila kita dah jelas perbincangan kena reflect dengan kajian lepas dan macam mana nak buat. So berkaitan dengan mengapa, bagaimana, itu nak tengok dalam pemikiran lah. What we tahu dah dapatan kita adalah sama. So why? Kenapa boleh sama? Bagaimana dia boleh sama? So kena jelas lah. Kenapa boleh sama? Okay, kita boleh kaitkan dengan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Bagaimana pun cakaplah dengan kajian menggunakan kuanti, dengan gunakan sampel. Jadi semua tu kena elaborate. Jadi what, why dan juga how. Jikalau dapatan kajian ini tidak menyokong dapatan kajian lepas, apakah alasan yang munasabah? Inilah dapatan kita tak sama ni kajian lepas. Maksudnya orang lain semua signifikan, kita tidak contohnya. So sejauh mana kita nak explain ataupun justify. Apakah perbezaan dan persamaan antara dapatan kajian ini dengan dapatan kajian lepas? Ini yang saya katakan contohkan detail. Disebabkan perbezaan dan persamaan reka bentuk metodologi. Kita boleh compare dengan kaedah pengumpulan data, kaedah analisis, penggunaan teori. Saya tambah lagi dalam bab 1 ada objektif, ada persoalan kajian, ada penyataan masalah, ada latar belakangkan isu. Jadi banyak yang kita boleh reflect. Nak tunjukkan sama dan beza ke merujuk pada bab 1, 2, 3, 4. Adakah perbezaan dan persamaan antara dapatan kajian ini disebabkan kepincangan? Maksudnya kita tadi excuse, minta excuse lah, kita tak buat research design yang sepenuhnya. Jadi bila kita gunakan satu kaedah yang tidak sempurna, maka dapatan kita pun tidak sempurna. And kaedah analisis yang kita gunakan mungkin terlalu rendah ataupun terlalu basic sangat, jadi dapatan kita pun tak dapat yang sebaik seperti mana yang kita harapkan lah. Contohnya kajian ni yang paling terbaik kena buat dua-dua, kena buat interview dan kena buat soal sidik dan kemudian kena buat observation, pemerhatian. Tapi kita kata okay, time constraint buat soal sidik. Jadi bila kita dah gunakan instrumen yang limited, maka dapatan kita pun limited. Itulah kan. Adakah dapatan kajian ini cenderung untuk menyokong dapatan kajian dari segi penggunaan teori? Ni bab 2. Sejauh mana dapatan kita reflect dengan teori sebagai pemandu kajian? Jikalau ya, bagaimana? Jikalau tidak, mengapa? Kan? Adakah terdapat kajian lain yang menyokong atau gagal dalam menyokong dalam kajian ini? Tentang hujah ini, okey, yang mendasari kajian ini, apakah alasan yang mungkin bagi setiap perkara ni? Jadi tentang dia lah. Maksud dia yang 4 ni dia lebih luas. Maksudnya daripada penyelidikan, kan jadi mula dengan penyelidikan kan, maksudnya disokong oleh beberapa penyelidikan, tetapi kita boleh ambil juga beberapa yang disokong oleh bukan penyelidikan, daripada laporan kerajaan ke, laporan annual report ke, daripada industri, kerana dapatan kita ni sebenarnya match dengan laporan industri, tetapi utamakan dulu penyelidikan, lepas tu daripada sumber-sumber yang bukan penyelidikan sebagai sokongan. Bagaimana dapatan kajian mengukuhkan kegunaan teori yang mendasari kajian? Apakah idea yang dimajukan oleh teori dapat menjelaskan dan menteguhkan dapatan kajian? Okey, alright, yang ni yang kita nak kongsikan sedikit.
ibarat macam copywriting lah. Mungkin ni pakcik nak bantulah, mungkin tak banyak tapi ini sedikit sebanyak boleh bantu kalian semua, sahabat-sahabat semua bagaimana nak mulakan dalam penulisan bab perbincangan. Okey, bila kita dah lepas dah selesai bab 4. Bab 4 adalah analisis dan interpretasi dapatan tu. Maksudnya kita analisis keluar result. Dah result tu kita interpretasi, tak bincang lagi interpretasi je macam mana nak baca result itu. Kan? Macam doktor lah, bila nak cek darah tinggi keluar result. So dia nak kena baca result tu. Ni macam mana nak baca result ni. Itu duduk dekat bab 4. Jadi biasa nak buat perbincangan bab 5 ni, kita reflect balik bab 1 dan bab 2, bab 3, 4. So kita boleh buat macam ni. Kajian ini mendapati. Kajian ini mendapati. Hasil kajian ini tidak menunjukkan bahawa satu hasil kajian yang penting ialah hasil kajian ini adalah konsisten dengan kajian Ibrahim 2020 yang mendapati bahawa, nampak? Yang atas tu direct. Kajian ini mendapati. Hasil kajian ini tidak menunjukkan bahawa. Satu hasil kajian yang penting ialah, nak tekankan ada satu kajian yang penting. Yang nombor 4 tu, yang ni nak beritahu secara sokongan tu. Hasil kajian ini adalah konsisten dengan kajian Ibrahim yang mendapati bahawa secara jelasnya dapatan kajian ini menyerupai dengan beberapa kajian lain. Sambunglah. Dapatan kajian ini adalah berbeza dengan kajian Ismail yang tertulis dalam literature review yang mendapati bahawa satu penjelasan yang mudah sabah bagi hasil kajian ini adalah sukar. Saya suka ayat jadi macam ni. Adalah sukar untuk menjelaskan perkara ini, tetapi ia mungkin berkaitan dengan, ini contoh salah satu ayat humble dia. Dapatan kajian ini perlu diinterpretasi dengan berhati-hati kerana, ini ayat contoh ayat yang humble. Kajian ini penting sekurang-kurangnya dari 3 aspek utama. Ini bagus juga ayat nak tekankan. Bertentangan dengan jangkaan dapatan, kajian ini tidak mendapati hubungan yang signifikan. Sambung. Satu dapatan kajian di luar jangkaan ialah, tapi kat sini kita nampak contoh bila kita punya dapatan menyangkal. Okey, kita tengok nombor 1. Hasil kajian ini tidak menunjukkan bahawa. Itu berbezalah. Maksudnya dapatan kita tidak sama seperti yang kita tulis dalam objektif. Kita mengharapkan signifikan, positif dan signifikan, tetapi jadi sebaliknya. Hasil kajian ini tidak menunjukkan bahawa. Okey, secara jelasnya ni dapatan kajian ini adalah berbeza dengan kajian Ismail yang mendapati bahawa lagi apa? Adalah sukar untuk menjelaskan perkara ini tetapi ia mungkin berkaitan. Itu pun bila tak sama. Okey, kemudian bertentangan dengan jangkaan dapatan, kajian ini tidak mendapati hubungan yang signifikan. Satu dapatan kajian di luar jangkaan ialah, jadi ada beberapa pilihan. Jadi kalau tanya saya ni untuk FYP ni, ini pun dah baik dah ni. Ada contoh-contoh ayat bila kita dapat dapatan kita menyokong apa macam mana copywriting ayat dia. So kalau kata tak menyokong apa ayat. Jadi kalau you baca tesis, baca artikel, kalau jumpa lagi ayat-ayat macam ni, sambung. Ni koleksi kita lah, self collector kan, kongsi-kongsi dengan kawan. Kita katalah contoh kan, katalah kita nak buat copywriting. Dan kat sini kita ada 20 kan, seorang buat 10. Kenalah kerjasama. Okey, semua jom kita buat copywriting. Semua orang kena buat 10. Jadi kalau kita campur semua ada 20. 20 kali 10 ada berapa? Ada 200. Best tak kalau kita boleh buat copywriting macam ni kan. Jadi tapi kena kerjasama lah. Kalau buat seorang-seorang jadi tak benda tu tidak berlaku. Okey. Okey, 6 perkara dalam perbincangan yang harus dilakukan. Ini secara kita simpulkan pada apa yang kita bincangkan tadi kat depan. Menganalisis, mentafsir, memberi makna, mensintesis dan menilai hasil hujah. Jadi ini kategori yang pertama tadi, interpretasi. Apa itu interpretasi? Analisis, tafsir. Bila tafsir kita dapat beri makna, mensintesiskan tu yang kita bincang. Bila dalam literature review kan, bila dapat dapatan bukan literature review, bila kita dapat dapatan daripada analisis tu, kita nak beritahu kenapa dapatan jadi macam ni, kalau dia macam ni jadi apa. Kan ada dalam penerangan pakcik hari tu, kalau result ni kalau lagi besar daripada 0.5 apa maksud dia, kalau kurang daripada ni apa maksud. Tu namanya mensintesiskan. Okey, mentafsir hasil kajian atau interpretasi hasil kajian dengan mengambil kira sumber dan potensi bias.
adalah ancaman lain. Maksudnya dalam kajian kita ni ada dua elemen, iaitu elemen penyelidikan dan bukan penyelidikan. Sekiranya elemen kita tadi signifikan ataupun sama seperti dalam hipotesis, kita tak ada masalah sangat sebab benda tu telah dilaporkan dalam literature review, cuma kita bangkitkan saja. Tetapi kadang-kadang bila dapatan kita sebaliknya menyangkal, jadi kita nak respon, benda tu tidak ada dalam kita punya literature review. Jadi kalau tak ada dalam literature review, kita ambil dua pendekatan. Sama ada kita cari juga mana-mana penyelidikan yang hampir sama atau CP-CP, dan boleh cakap ambil juga daripada sumber-sumber kerajaan, sumber-sumber daripada industri, semua-semua komuniti juga boleh diambil sebagai nak menyokong sehingga hujah kita menjelaskan tadi dalam perbincangan itu meyakinkan pembaca. Baca dia supervisor lah. Menjelaskan sama ada dapatan kajian menjawab atau tidak menjawab persoalan kajian. Kita pun dah bincang tadi kan, kena jelaskan. Jadi dapatan kajian bukan hanya disebut, bukan sebut apa, tapi kena ada why and how. Kenapa dia sama, kenapa dia berbeza, bagaimana dia boleh jadi sama, bagaimana dia boleh jadi berbeza. Membuat interpretasi dengan melandaskan asas teori. Jangan lupa, bila buat dia nak bincang satu objektif demi satu objektif, biasa perbincangan dalam sudut objektif. Jangan lupa perkara teori, kerangka konseptual. Jadi bab-bab 1, bab 2 tu jangan kita terlepas pandang. Sebab tu nama dia perbincangan kajian, bukan perbincangan dapatan. Membuat kesimpulan yang khusus berdasarkan interpretasi kajian. Okey, jadi bila kita menjelaskan tu mesti ditutup dengan cantik. Jadi penggulungan atau penyimpulan tu harus firm maksudnya orang nampak kita betul-betul faham analisis ni dan kita ringkaskan kenapa dia jadi begitu. Kan? Kemudian mengiktiraf limitasi kajian. Okey, jadi ini pun penting juga dalam bab ni, cuma dalam ni bukan dalam perbincangan dia duduk dekat bahagian kesimpulan secara khususnya, tapi dalam perbincangan dapat memberi gambaran awal bahawa kajian ni walaupun dapatan dia sekian dan sekian, tetapi dia sebenarnya boleh jadi lebih baik lagi bila kita boleh extend. So net researcher boleh extend. Jadi kita nak tunjukkan juga, yang tu dia kata dalam penulisan ni kena ada humble dengan sederhana tu. Bila kita humble dengan sederhana, kita rasa okey kalau nak beritahu, walaupun dapatan kajian menunjukkan hubungan signifikan, tetapi beberapa perkara boleh memungkinkan perkara ini menjadi lebih baik. Antaranya melibatkan benda ni. Jadi orang akan nampak bahawa perbincangan ini dah tunjuk dia baik, tapi dia humble lagi, dia nak tunjuk bahawa benda ni akan jadi lebih baik lagi dengan ada benda ni. Kan? Okey, konsep asas. Apa itu data kajian, apa itu analisis data, apa itu hasil kajian. Kadang-kadang kita ni confuse. Kadang-kadang kita dah banyak sangat belajar, berbelit-belit kita kan. Data kajian, maklumat kuanti, maksudnya data daripada kuali atau kuantitatif yang dikumpul dalam pengkaji atau kita panggil data collection. So sekarang ni proses data kajian. Maksudnya mendapatkan data kajian atau mendapatkan kita punya data sebelum kita nak menjalankan proses analisis. Apa tu analisis data? Analisis kita dah start pecahkan data tu. Dapat je, lepas collect data, ambil kau data ni. So data yang akhir tu kita nak start analisis. Step 1, pecahkan data tu ikut keperluan kajian. Yang kita buat record dengan trend form tu. Okay, pecahkan data, paparan ringkas data, kita keluar jadual, keluar carta graf, menjelaskan interpretasi. Lepas tu kita ringkaskan interpretasi itu dekat analisis data. Hasil kajian atau dipanggil sebagai dapatan dihasilkan daripada analisis data. Okey, kita kumpul data, dapat data tu namanya data kajian. Data kajian itu mulakan langkah pertama kita pecahkan data tu namanya analisis data. So analisis data, okay, kita akan dapat juga kita punya apa dia panggilkan untuk interpretasi data tu dan kemudian kita menyimpulkan interpretasi data yang terakhir adalah hasil kajian. Macam mana kita dapat hasil kajian tu menyatakan fakta-fakta yang boleh, maksudnya hasil kajian ni reflect dengan kita punya objektif kajian. Okay. Interpretasi hasil kajian, okay, ni dapat memberi makna kepada hasil kajian berdasarkan soalan apa ni. Yang ni yang kita menjurus pada objektif kajian tadi. Last sekali adalah dapatan kajian dihasilkan daripada mentafsir hasil kajian, yang maksudnya mengaitkan hasil kajian dengan makna-makna yang tertentu, maksudnya lebih luas. Yang macam tadi kita reflect balik dengan bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Okey, ini contoh-contoh bahasa-bahasa lah untuk saya FYP ni, saya nak gunakan bahasa ni jadi mudah faham. Okey, kita sekarang ni nak buat apa? Dalam penyelidikan kita nak buat apa? Kita nak membincangkan potensi kemanfaatan dan kajian yang dicadangkan. Jadi apa produk kita? Produk kita adalah nak menjelaskan kemanfaatan yang dijangkakan.
Dalam bahasa lain adalah signifikan kajian. Jadi bila nak research ni ada potensi tak? Sembang kedai kopi kan. Research ni ada potensi ke? Boleh kita jelaskan kat mana? Dekat bab 1 dekat bahagian signifikan kajian. Okey. Kita kena kumpul data ni. Oh, tadi kita ada banyak dapat satu himpunan data iaitu dipanggil data mentah. Itu dekat mana? Dekat bab 3. So kita nak kena analisis data. Bila sebut analisis data dia adalah dekat bab 4 di mana data itu akan diringkaskan, disusun, dikaitkan antara satu sama lain iaitu namanya hasil kajian. Membincangkan dan mentafsirkan hasil kajian. Bincang dan tafsir hasil kajian yang mempunyai makna yang lebih luas. Kita kena bincang. Sebab tu duduk dekat bab 5 namanya perbincangan dan kesimpulan. Okey, ungkapan. Jadi ringkasan kajian, ringkasan tentang kandungan penting bab 1, 2 dan 3. Saya tambah lagi sebenarnya bab 4. Ringkasan hasil kajian yang terpapar di bab 4 je. Berbeza tu. Ringkasan hasil kajian, ringkasan kajian. Kalau ringkasan kajian semua bab, ringkasan hasil kajian cuma bab hasil itu saja yang ada kat bab 4. Hasil kajian, hasil analisis data mentah yang dihasilkan dalam bab 4, dapatan kajian, produk interpretasi dalam dibuat daripada hasil kajian dalam bab 4. Kalau kata perbincangan interpretasi hasil kajian dalam konteks menjawab soalan kajian dan pengujian kajian. Okey, ini betul. Perbincangan saya tak sentuh ni tadi. Interpretasi dalam hasil kajian dalam menjawab setiap objektif kajian dengan melibatkan semua aspek dalam penyelidikan dalam bab 1, 2, 3 dan 4. Okey. Alright, ini 11 spesifikasi dalam perbincangan. Jadi pakcik yang kita bincang tadi kita simpulkan. Bahagian pengenalan adalah ringkas dan jelas. Ini jadi checklist lah kan. Ringkasan hasil kajian adalah padu dan jelas. Interpretasi hasil kajian adalah jelas dan terperinci. Nombor 4, perbezaan antara hasil kajian dan dapatan kajian adalah jelas. Hasil kajian telah mengambil kira kajian lepas. Interpretasi telah dibuat mengambil kira limitasi kaedah kajian. Interpretasi dibuat berpandukan soalan dan hipotesis. Interpretasi dibuat adalah sistematik, logik dan meyakinkan. Penjelasan alternatif diberikan kepada hasil kajian. Kalau tak signifikan tadi, pandangan khusus meyakinkan dalam dibentuk bagi hasil kajian. Perbezaan antara dapatan kajian dan kesimpulan kajian adalah jelas. Okey. Okey, kemudian kita dah masuk dah bab, bukan bab lah. Sebenarnya saya pecahkan tadi kesimpulan dengan perbincangan dan kesimpulan kan. So ni yang dari segi inilah. Ni benda ni yang hampir sama ni. Okey, ni kesimpulan. Kan? Ini tadi perbincangan, ini kesimpulan. Dia dalam satu bab, tapi kita settlekan perbincangan dulu, bawah tu kesimpulan. Okey, kita ada kesimpulan kajian, kita ada implikasi kajian dan implikasi kepada teori. Biasanya bila dalam bab kesimpulan, dua perkara yang kita buat. Yang pertama kita buat apa? Kita buat ringkasan kesimpulan. Maksudnya kita buat ringkasan kajian. Lepas kita buat ringkasan kajian, kita akan buat sumbangan kajian. Lepas buat sumbangan kajian, kita akan buat limitasi ataupun cadangan kajian. Jadi ada 3 perkara dalam bab 3 yang at least asas. Yang pertama ringkasan kajian, yang kedua sumbangan kajian, yang ketiga adalah recommendation. Kadang-kadang recommendation meletak limitasi dan rekomendasi. Cadangan untuk kajian akan datang. Okay, jadi kesimpulan kajian mengaitkan kajian dengan literatur sedia ada, membabitkan inference perkara yang berkaitan dibuat berdasarkan hasil kajian. Setiap kesimpulan pekaji perlu nyatakan dengan ringkas. Ini semuanya adalah ringkasan kajian. Nombor 2, implikasi kajian. Implikasi kajian namanya sumbangan. Nama lain bagi perkataan implikasi namanya sumbangan. Kita dah belajar itu dekat bab 1. Sumbangan apa? Sumbangan teoretikal, sumbangan dekat metodologikal, sumbangan dekat empirikal, sumbangan dekat praktikal. Kalau dah pergi kelas saya ataupun kita masuk dalam kelas tu kita faham, kita akan ingat sampai bila ada 4, theoretical, method, empirical dan juga praktikal. Cuma walaupun dalam slide ni cover implikasi teori dan praktikal, tapi sebenarnya kita ada 4. Okey, implikasi kajian adalah bentuk contribution dan juga implikasi specifically dalam slide ni tunjukkan dulu yang kepada teori kajian. Okey, kesimpulan, okey, dan juga ada cadangan dan implikasi namanya recommendation. Jadi kita kena tulis juga, sebab tu dalam slide ni kalau secara memang slide ni general lah, tapi 3 perkara tu dia sentuh, iaitu ringkasan kesimpulan, ringkasan kajian, kemudian sumbangan kajian dan juga recommendation, cadangan kita. Jadi cadangan jangan melepaskan batuk di tangga. Okey, mentang-mentanglah kita buat kuanti, dicadangkan kajian akan datang buat kuali. Maksudnya ayat itu macam betul-betul melepaskan batuk di tangga. Kita cadangkanlah dalam kajian ini menggunakan kuantitatif,
iaitu kepada pelajar diploma dengan jumlah sampel 200. Kajian ini adalah terhad. Dicadangkan kajian akan datang boleh menambah pemboleh ubah, antaranya boleh menambah pemboleh ubah A, B, C seperti mana dalam teori atau dalam kajian lepas, yang mana kajian ini boleh dilanjutkan lagi dengan menggunakan sampel yang lebih besar, membabitkan beberapa sekolah. Jadi cadangan kita lebih kepada, contohnya cadangan tu bukan untuk orang lain. Ni yang jadi kena jujur. Saya tu tulis cadangan untuk diri saya. Saya membayangkan tu cadangan kepada diri saya. Kalau diri saya tu kita bersungguh sikit. Cadangan untuk bagi pada diri saya pada masa depan. Kalau saya ada masa, kalau saya ada 2 tahun, kalau saya ada masa 3 tahun, kalau saya ada 10 tahun, apa yang saya boleh buat dengan research ni? Kita buat FYP ni setahun je, kan? 2 semester je kan? Tapi macam mana kalau saya ada banyak semester, apa yang saya boleh buat? Itulah cadangan dia. Jangan, tapi cadangan untuk diri sendiri, janganlah cadangan, kita mestilah nak untuk diri kita dan untuk yang terbaik. Jadi cadangan tu harus terbaik. Jangan melepaskan batuk di tangga saja. Okey. Implikasi pada teori, implikasi kepada pengamal industri. Saya ulang balik, takut you all dah lupa-lupa sikit kan. Implikasi kepada theoretical atau teori yang merujuk kepada aspek-aspek yang berada dekat bab 1 dan bab 2 kan. Dari segi sejauh mana kajian kita ni dapat meningkatkan pengetahuan. Jadi kalau kita beritahu kajian ini dapat meningkatkan pengetahuan kerana kajian ini telah melibatkan beberapa pemboleh ubah, beberapa perkara yang dalam satu kerangka kajian. Nah, maksudnya buat pertama kalinya pemboleh ubah ni dalam satu kerangka kajian tu disatukan dalam satu kerangka. Dia dapat meningkatkan pengetahuan. Maksudnya kalau you all baca buku sebelum ni, you faham tu, tapi kalau baca saya punya FYP tu, tambah satu lagi pengetahuan. Itu sumbangan teoretikal. Yang kedua adalah sumbangan method. So kita ni kalau membuat kajian, kita buat penyelidikan. Dan keedah pengumpulan data kita ni ada satu perkara yang unik. Jadi kita dapat meningkatkan lagi sumbangan dari sudut metodologi. Sebelum ni researcher tak terfikir pun nak collect method macam ni. Ni kaedah metodologi yang kita buat ni sedikit memberi. Bukan maksudnya banyak, walaupun 1% pun sumbangan dekat metodologi. Yang ketiga adalah kita punya dapatan. Ini semua ada. Nama dia empirical. Dalam menjawab keempat-empat objektif, ketiga objektif atau kedua objektif, kita mampu untuk menjawab tu namanya sumbangan empirical. Okay, yang terakhir adalah praktikal. Contoh kat sekolah, beri manfaat kepada pelajar, manfaat kepada guru, manfaat kepada pengetua, manfaat kepada PPD, manfaat kepada ibu bapa, kepada persatuan PIBG. Itu namanya sumbangan praktikal. Sebab dia beri manfaat. Okey, alright. Jadi kita dah habis dah 14 spesifikasi dalam kesimpulan. Sama macam tadi yang 11 dalam perbincangan, ini kesimpulan. Kesimpulan kajian adalah jelas dan relevan. Kesimpulan kajian adalah luas dan umum, merujuk pada kesemua dan juga hasil kajian masa semua bab. Kesimpulan disusun secara koheren dan logik, terbit secara logik dalam hasil kajian, disokong dan dibukti dan dikemukakan. Implikasi kajian terbit secara logik, implikasi kajian adalah selaras dengan hasil kajian dan kesimpulan kajian. Implikasi teori, implikasi amalan, implikasi kepada cadangan kajian akan datang. Okey, cadangan kajian membabitkan tindakan yang boleh dilaksanakan, cadangan dari kesinambungan dan perkembangan. Okey, bolehlah integrasi dan melibatkan beberapa yang kita boleh cadangkan tambah teori, cadangkan tambah metod yang menggunakan kaedah sampel yang lebih besar. Boleh cadangkan. Tiada persoalan. Jadi jangan timbulkan perkara yang boleh menyebabkan sebenarnya tesis ini tidak lengkap. Jangan menimbulkan perkara-perkara yang tak perlulah dalam penulisan. Sebab kita nak tutup dah. Jangan timbulkan perkara-perkara yang tak perlu. Penutup bab 5 adalah jeladan ringkas. Jadi maksudnya tak perlulah kata sesungguhnya kajian ini adalah tidak sempurna. Tak payah sebut. Itu biar orang menilai. Cuma kita buat je. Kajian ini ada beberapa cadangan yang boleh dicadangkan daripada kajian lepas. Lanjutan pada kajian ini membolehkan beberapa penyidik akan datang boleh mengembangkan lagi dengan jadi itu ayat macam tu kena ada. Jangan macam ayat orang pasrah ataupun ayat orang yang sombong. Kan? Kalau pasrah ni pasrah yang rendah lah, maksudnya sampai menampakkan macam tak beri sumbangan apa-apa lah. Macam research tak beri sumbang, kita beri sumbangan kecil. Okey, ni aktiviti dalam bab 5, mensintesiskan dan menyimpulkan hasil kajian. Itu namanya kesimpulan kajian. Mencadangkan kegunaan kepada teori, itu implikasi pada teori. Mencadangkan kegunaan kepada industri, namanya implikasi pada industri atau sumbangan pada industri. Mencadangkan kajian untuk kajian lanjutan, itu namanya implikasi kepada cadangan. Ataupun dipanggil recommendation lah. Recommendation untuk ataupun cadangan untuk penyelidik akan datang. Ataupun FYP akan datang. Okey, Alhamdulillah kita dah
dah selesai untuk perkara membincangkan membincangkan topik perbincangan dan kesimpulan. Okey, ambil masa dalam sejam lebih sikit, dalam sejam 15 minit. Sorry, sejam 40 minit. Sejam 40 minit pula, lebih kurang sejam lah, sejam 10 minit untuk bincangkan bab perbincangan dan kesimpulan. Okey, seterusnya. Okey, yang ni take note lah, take note. Sekejap je sebab kita nak bincang hala 7 selepas ini. Okey. Nombor 1, catatlah sebab kita dah kelas 14 dah. Okey, saya cerita saya, pakcik punya part. Pakcik punya part dulu sebelum you all punya part. Pakcik punya part. Okey, pakcik punya part nombor 1. Okey, apa yang pakcik nak buat? Okey, dalam minggu ni cepat lambat nanti pakcik bagi dan you all kena remind dekat grup WhatsApp. Okey, yang pertama pakcik nak summary kan. Yang mana semua video-video yang pakcik bagi kat you all daripada minggu pertama sampailah hari ini, so pakcik nak compilekan dan nak summary kan. Jadi mudahlah. Okey, satu apa kita belajar, pakcik akan bagi link YouTube tu. Jadi kita ada beberapa link YouTube sampai ke hari inilah, termasuk video hari ini. Okey, tu pakcik nak buat satu. Okey, yang kedua, saya tahu mungkin ada yang tak sempat nak download nota-nota slide pakcik pada minggu pertama kan. Ada yang malu nak sebut tapi sebenarnya dah hilang. Nanti pakcik compilekan semua itu untuk memudahkan pakcik masuk dalam Google Drive. Jadi Google Drive nanti pakcik linkkan kat Google Drive tu, jadi semua orang boleh download balik semula semua nota-nota kita pada minggu pertama sampai minggu terakhir. Okey, jadi kita akan dapat summary semua video daripada pakcik tu, listkan semua link dan juga pakcik akan bagikan himpun sekali semua nota tu dalam Google Drive. Okey, tapi saya yakin ramai yang kat sini sebab saya tahu semua, sebab saya tahu FYP subjek yang penting. Jadi you all pun dah simpan kat folder. Tapi tak apalah, pakcik buat backup untuk memudahkan yang ni. Okey, yang kedua, terima kasih menjadi student pakcik. Sepanjang ni ada kekurangan daripada pakcik mohon maaf lah dalam menyampaikan ilmu sebagai apa yang dikongsi tu dapat manfaat. Okey, tapi tidak ada pengakhiran. Okey, grup WhatsApp tu saya takkan left dan minta you all jangan left. Jadi sepanjang lepas kepoh ni kalau nak buat apa-apa, nak tanya apa-apa, boleh tanya dekat grup WhatsApp tu. Okey, komunikasi terus berjalan walaupun selepas kelas. Maksudnya servis tu ada selepas sales. Maksudnya lepas kelas ni perkhidmatan tu masih ada. Bolehlah tanya-tanya dekat grup WhatsApp. Okey. Kelebihan berbincang dalam satu kumpulan ataupun kerjasama. Kadang-kadang soalan kita tu dapat juga manfaat pada rakan-rakan kita yang lain. Jadi tanyalah dalam grup daripada tanya saya personal. Sebab apa kadang-kadang soalan yang you tanya secara dalam grup tu tanpa kita sedar, walaupun you tanya soalan, sebenarnya ada hikmah dia. Sebenarnya you bagi jariah juga. Dengan disebabkan soalan kita tu, orang lain akan faham juga. Itu pun maksudnya pahala yang kita akan dapat. Tanya pun dapat pahala. Itu contohnya bila kita tanya dan saya bantu untuk menjawab dan jawapan saya bantu kepada orang lain. Secara tidak langsung soalan kita menjadi pahala juga. Menjadi manfaat pada orang lain pula. Okey. Nombor 3, sedikit pesanan lah. Bahawa FYP ni tak boleh buat last minute. Jadi bukanlah nak kata ada je, bukan minta, ada je, setiap semester ada je yang senior-senior ni extend lah, tak siap lah apa. Okey, jadi untuk pastikan ni konsisten berhubung dengan supervisor. Okey, saya tahu dah dua benda dah berlaku. Yang bagusnya semester ni, yang pertama, you dah bagi dah progress proposal dengan penyelia. Jangan tinggalkan. Semester ni, sebelum semester ni habis, termasuklah cuti, exam apa semua tu, sebelum masuk semester baru, bagilah progress proposal kita dengan penyelia kita. Terus berkomunikasilah dengan penyelia, bagilah progress semasa yang kita ada. Okey, you pun hari tu dah bentang. Bila bentang itu ramai yang jadi macam hilang semangat, lepas bentang dapat semangat baru. Itu benda yang positif. Kekalkan semangat tu sampai bila-bila. Okey, alright. Okey, ada kalau you tengok, saya tahu semua ni berkawan dengan semua fakulti. Sekarang ni FYP dah lebih kepada satu output. Maksudnya nak nampak, okey, selain daripada dapat FYP, dapat apa lagi? So nama dia sekarang ni dapat artikel jurnal. Okey, di sini pakcik nak cadangkan. Okey, nak melihat dan nak membantu sebenarnya. Pakcik akan bagi 2 jurnal.
dua jurnal, you explore, okay, explore jurnal ni. Satu tu jurnal tu dekat UKM, kan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Satu lagi jurnal tu dekat Uniza. Uniza. Okey, jurnal kat UKM tu namanya Geografia. Geografia ni bukanlah geografi ya. Geografia ni maksudnya yang kehidupan, termasuklah social science. You punya kajian dalam pengurusan ni termasuk dalam kehidupan. Okey, yang kedua nama dia jurnal Jonus. Itu saya lupa nama spesifik dia. Tapi ada keyword Nusantara. Kita berada dalam Nusantara. Okey. Jonus tu dekat Uniza dan jurnal Geografia dalam UKM tu saya akan bagi link dia ke jurnal tu. Okay, ada template dia, ada template. Kemudian ada contoh. Ada contoh. Jadi boleh pergi dekat dua website ni. Nanti kalau dah tengok dalam tu dapat idea macam mana nak tulis artikel. Maksud dia kita boleh terbit artikel kita di dua jurnal ni. Okey, tapi dua jurnal ni nanti boleh bincang dengan penyelia lah sebab tulis artikel ni bukan kita seorang. Tulis artikel bersama dengan penyelia. Nanti you buat draft, nanti supervisor semak. Jadi nanti bila pengakhiran FYP ni, kita ada dua lah. Satu akan dapat tesis, satu lagi akan dapat apa? Akan dapat artikel. Okey, pakcik nak bantu satu lagi ni. Cuma yang ni subjektif lah. Yang ni kena tengok dulu. Kalau you berjaya, yang mana kajian ini sebenarnya satu idea baru. Saya tak panggil, inilah saya panggil idea baru lah. Mungkin idea ciplak. Conceptual framework kita tak ada jumpa kat mana-mana. Bukanlah nak kata sombong, dalam sini kena cerita sikit, kena tekankan sikit. Sekiranya conceptual framework yang you buat tu tidak sama dengan orang lain. Kita dah belajar kan, kerangka teori sama dengan orang lain. Tapi kerangka konsep at least ada 1% beza dengan orang pun dah okey dah. Jadi kalau ada conceptual framework tu, kita boleh buat copyright. Nanti mungkinlah, nanti kalau you dah kita jumpa next semester, nanti bila balik, nak submit FYP tu nanti bolehlah kita buat kelas macam ni online. Nanti saya akan ajar macam mana nak buat copyright. Copyright tu bukan apa, you akan dapat satu sijil. Bila minta sijil yang minta kerja, nanti kata apa kelebihan selain pada pointer for flat ni, apa lagi kelebihan yang ada. You akan tunjuk, ni saya punya FYP satu, ni saya punya artikel, lagi apa yang ada, saya ada copyright. Copyright ni bermaksud kalau saya selaku majikan, kalau orang ada copyright, maksudnya saya mengambil staff yang pandai cipta produk. Yang ada pemikiran yang, idea yang bagus, yang boleh mengilhamkan satu idea baru atau produk baru. Copyright tu dapat sijil tau. Sijil tu cantik, dapat cok lagi. Maksudnya copyright tu macam orang buat lagu. Buat lagu, lepas tu copyright lagu tu. Jadi jangka masa dia kalau kita meninggal dunia pun laku copyright tu 50 tahun lepas kita meninggal. Jadi maksudnya copyright tu boleh diwasiatkan. Jadi benda tu ada cost sikit lah. Dalam cost dia dalam RM80 sekarang macam tu. Tapi benda-benda melibatkan cost ni you boleh berkomunikasi dengan supervisor. Mana tahu supervisor nak payung ke. Sebab tulis artikel jurnal dan copyright ni kena adalah penulisan bersama-sama pelajar dan juga penyelia. Itu antara benda yang saya nak bantu nak mencantikkan CV. CV kita tu kena ada. Okey, kita dah pergi praktikal, dah ada satu CV yang mencantikkan. Ada apa? Ada FYP punya, FYP kita kata penyelidikan. Dah ada artikel jurnal dan ada copyright. Okey. Jadi benda tu juga nanti saya akan share dekat grup WhatsApp apa yang boleh untuk mencantikkan CV dan you punya hala tuju ke depan. Okey. Saya rasa secara umumnya direction dia itulah. Jadi mungkin ada tambahan, mungkin kita punya penyelaras program ni adalah Dr. Suzianti. Nanti dia akan ada tambahan lanjutan-lanjutan. Tapi dalam untuk kelas saya yang akan saya sebutkan tadi, saya akan buat summary untuk video dan juga slide. Okey, yang kedua adalah penting ada jalinan komunikasi dengan you punya supervisor dari segi nak kena update you punya proposal dan juga progress dari semasa ke semasa. Hari tu you dah bentang. Okey, saya terlupa satu perkara yang tu kita punya video yang saya minta video pembentangan tu saya nak bagi tempoh masa lagi. Tak perlu hantar minggu ni. Saya nak bagi masa lagi sebab saya tahu ada yang nak exam nanti. Okay, you boleh hantar masuk dekat YouTube tu, nanti saya bagilah tarikh dia. So tarikh nanti tu saya ambil lah tarikh-tarikh terakhir lah. Maksudnya tarikh terakhir macam nak masukkan markah tu lah. Lama lagi lah, mungkin sebulan lagi saya boleh bagi tempoh 4
pelan-pelan, pelan-pelan yang tu. Okey, ada soalan? Saya rasa itu saja yang saya nak kongsikan. Kalau ada apa-apa nanti saya masuk dekat WhatsApp. Ada apa-apa tak nak tanya soalan setakat ni? Sekarang tak ada kan? Nafiah kata tak ada. Jelas kita pun dah habis dah. Nanti seperti mana yang kita bincangkan tadi, nanti saya buat ringkasan. Okey. Kalau tak ada apa-apa, saya nak ucapkan terima kasih menjadi student saya sepanjang 14 minggu ni. So apa-apa yang kurang, yang silap, semualah perkara-perkara yang kata tidak sempurna tu, saya mohon maaf lah. Semoga sikit sebanyak perkongsian saya ni pun dapat ilmu juga, saya pun dapat ilmu juga, dan you all pun dapat juga ilmu tu, supaya ilmu tu dapat dimanfaatkan dan dipanjang-panjangkan manfaat tu. So apa saja aktiviti selepas ni, nak pergi exam, nak pergi attachment ke apa, pakcik doakan yang terbaik, semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, kalau ada apa-apa, komunikasilah dekat grup WhatsApp. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih Pakcik. 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 Terima kasih Pakcik.